Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah bual bicara OSH pada malam ini khusus saya ingin buat untuk bersama dengan pengamal OSH wanita. Tetapi walau bagaimanapun, sekiranya ada persoalan daripada pengamal OSH lelaki pun, insya-Allah kita sama-sama berkongsi pada malam ini. Okay? Cuma malam ni saya nak khususkan buat pengamal OSH wanita, sekiranya ada apa-apa persoalan yang ingin ditanyakan, khususnya dalam bidang OSH. Tadi saya sempat kongsi kurang dari kadar masa 5 minit. Okay. Sebab ada pengamal OSH yang baru bertanya pada saya, "Puan, saya ni kurang yakin. Saya betul ke Puan saya ambil bidang safety ni? Bagaimana masa depan saya? Adakah bidang ini menjanjikan sesuatu untuk kerjaya masa depan saya?" Sebab tu petang tadi dalam kadar masa yang singkat saya kongsikan safety, okay? S tu kena suka, kena seronok. Yang A, kena tahu arah tujuan kita ke mana. F, faham apa bidang ini. E, lakukan kerja kita dengan betul-betul efektif. T, tekun. Okay? Dalam bidang ni kena tekun, kena bersungguh. Dan Y, yakin dan percaya. Okay, malam ini khusus kepada pengamal OSH wanita. Jika ada apa-apa persoalan yang ingin ditanya tentang bidang OSH ini, adakah bidang OSH ini sesuai untuk wanita? Adakah bidang ini sangat sesuai untuk dipelopori oleh kaum wanita? Okay, insya-Allah jika ada persoalan boleh bertanya kepada saya. Sebenarnya bila tanya balik pengalaman, saya masuk ke dalam bidang ini sebenarnya secara bidang terjun. Okay? Background saya bukan background safety, background saya chemical engineering. Tetapi apabila menghadiri kursus safety ni, barulah jatuh cinta dengan bidang ini. Baru saya tahu masa tu tahun 2001, saya dihantar oleh pihak majikan untuk mengambil kursus pegawai keselamatan dan kesihatan. Waktu itu barulah saya kenal, oh bidang safety ni sangat bagus. Bidang safety ni rupanya banyak bantu orang. Bidang safety ni meluas, skopnya luas. Bidang safety ni sangat baru di Malaysia pada waktu itu. Dan apabila telah mempelajari bidang ni, terus jatuh cinta dengan bidang ni. Waktu itu memang kaum wanita tidak ramai. Saya ingat lagi waktu saya hadir kelas SSO pada waktu itu tahun 2001, dalam kelas tu saya seorang saja perempuan. Tapi alhamdulillah saya tengok semakin hari semakin ramai wanita yang menceburi bidang ini. Okay, bagi saya bidang ini sesuai dengan wanita. Cuma kita sebagai wanita yang memasuki bidang ini memang lasak. Kan? Bidang ini memang lasak untuk seorang wanita. Kental, kena cekal. Telinga kena tahan sikit. Okay? Dari segi ketahanan fizikal pun kita akan diuji. Apa lagi? Dari segi emosi kita pun akan berbolak-balik diuji. Jadi untuk kaum wanita, pengamal OSH wanita yang masuk ke bidang ini, saya harap tidak mengalah, kan? Sebab apa kenapa perempuan, bagi saya lah, perempuan juga sesuai dalam bidang ini. Saya ingin bertanya kepada semua, kan? Paling ramai pekerja dekat construction pekerja apa? Pekerja lelaki, kan? Dekat kilang pun paling ramai. Kalau kilang otomotif, kilang yang saya ada sekarang, kilang proton, majoriti lelaki. Siapakah yang lebih memahami lelaki? Kita tanya balik diri kita, siapa yang lebih memahami lelaki? Jawapannya adalah wanita. Dan siapa pula yang lebih memahami wanita? Jawapannya juga adalah wanita. Justru itu, wanita perlu diposisikan dalam bidang OSH ini untuk mengendalikan orang lelaki. Dan saya yakin dan percaya, apabila wanita berada di dalam bidang ini secara tidak langsung, akan dapat membantu industri OSH, akan membantu OSH ini untuk berkembang lebih maju bila ada lebih kurang 30% wanita dalam bidang ini. Kerana apa? Kerana saya melihat beginilah.
apabila wanita memainkan peranan menasihati pekerja lelaki, saya lihat nasihat itu lebih mudah diterima. Itu dari pemerhatian saya. Dengan merasakan bahawa wanita yang menasihati itu umpama seorang ibu menasihatkan anak. Umpama seorang kakak menasihatkan adik. Umpama seorang adik menasihatkan abangnya. Bukanlah orang kata apa, umpama makcik bawang menasihatkan makcik-makcik bawang yang lain, bukan Saya melihat apabila wanita pengamal OSH berada dalam bidang OSH ini, dia dapat memantapkan lagi bidang OSH. Kerana apa? Orang wanita ni emosinya itu dilontarkan melalui mulutnya. Kan, emosi wanita yang dalam ni, kalau dia tak puas hati tu, dia cakap direct terus. Okay, Waalaikumsalam Ning. Okay, terima kasih ni kerana bersama pada malam ini. Cuma malam ni kita nak fokus kepada pengamal OSH wanita. Tapi ni boleh tanya juga soalan berkenaan dengan safety. Khususnya contohnya keselamatan di sekolah. Di sekolah ramai cikgu-cikgu wanita, cikgu-cikgu perempuan kan. Cikgu-cikgu perempuan, bagaimana cikgu perempuan ni nak menasihati pekerja pelajar-pelajar lelaki dalam aspek safety, dan aspek keselamatan dan juga kesihatan. Di samping itu juga saya melihat apabila pengamal OSH wanita melakukan siasatan kemalangan, okay? Kita bukan setakat pandang dari konteks, mungkin dari konteks yang fizikal sahaja, tetapi kita juga memandang dari segi apa? Dari segi emosi mangsa, kan? Dari segi orang kata mungkin perasaan mangsa tu sendiri, kan, kondisi mangsa, okay? Irni kata ramai jatuh sakit. Betul. Azlini, salam dek. Dah balik dah, alhamdulillah, dah sampai rumah. Okey, baru saja sampai rumah. Dalam pukul 9 tadi baru tiba rumah. Okey. Betul, sekarang ini jika kita lihat banyak isu keselamatan kesihatan. Percaya atau tidak, kan, antara yang cukup membimbangkan saya sebagai pengamal OSH, walaupun ini kemalangan bukan kemalangan di tempat kerja, kemalangan pergi balik bekerja cukup banyak, dan kemalangan di jalan raya. Bayangkan satu hari 19 ke 20 kes kemalangan maut yang berlaku di jalan raya, kemalangan maut. Jadi kita membimbangkan kita, kan, bagaimana kita nak atasi kemalangan maut. Dan membimbangkan juga dari segi orang kata kesihatan mental, kemurungan. Di Malaysia ni lebih kurang orang kata kadar kemurungan dia, kan, lebih kurang 1:3. Agak membimbangkan. Dan hampir 30 orang kata 30% rakyat Malaysia ni dijangka menghadapi orang kata penyakit mental ni. Jadi ini antara perkara-perkara kita sebagai pengamal keselamatan kesihatan ni perlu fikirkan bagaimana kita sebagai seorang wanita mampu untuk mengawal, okey, mampu untuk membantu. Ni boleh dengar anak saya menjerit dan sebagainya, kan. Inilah normal lah tu, kan. Tinggi tu betul ni. 1:3. Tahun kalau kita lihat 2014 punya statistik 1:100 orang. Yang terkini memang ni. Dan hampir 4.2 juta rakyat Malaysia mengalami kemurungan. Dia membimbangkan, cukup membimbangkan, kan. Dan penyakit kemurungan ini bakal menjadi penyakit nombor 1 di dunia menjelang tahun 2020. Berapa tahun lagi? Kan, setahun lebih lagi. Penyakit kemurungan. Justru itu kita pengamal OSH, khususnya wanita ni, wanita memainkan peranan penting. Sebab apa? Kita ada keluarga, kan. Kita merupakan jadi isteri, jadi ibu, kan. Kalau kata jadi pekerja, jadi kakak, jadi adik, jadi seorang anak. Dan majoriti wanita bekerja. Dan hasrat kerajaan sekarang ni pun nak memposisikan wanita 30% dalam pembuat dasar. Justru itu, bagi saya, pandangan saya lah, pengamal OSH wanita perlu memainkan peranan dalam setiap aspek di organisasi itu untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada sekarang, kan. Peranan kita cukup besar.
peranan yang dimainkan oleh pengamal OSH wanita ni cukup besar. Justru itu, saya sangat-sangat mengharapkan agar pengamal OSH wanita yang ada di mana-mana industri sebagainya, never give up. Kan, perlu cekal hati, perlu kental, kan, teruskan usaha. Kerana apa? Anda sangat-sangat diperlukan. Kan, kehadiran anda di dalam industri, di dalam organisasi, kan, di dalam masyarakat sangat-sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada ni. Kan, masalah segi masalah kesihatannya. Kan, kena faham apabila kita ni tidak mampu menjaga kesihatan diri. Pertama, kesihatan emosi, dia akan mempengaruhi kesihatan tubuh badan kita. Gagal kawal emosi, dia akan mempengaruhi diri kita. Dan saya pesan bagi wanita ya, nak uruskan suami, uruskan emosi terlebih dahulu. Nak uruskan suami, uruskan emosi kita terlebih dahulu. Sangat-sangat penting. Nak uruskan organisasi pun, uruskan emosi kita terlebih dahulu. Betul, wanita ni cepat, orang kata apa, dia emosinya, mood cepat moody dan sebagainya, kan. Jadi bagaimana kita nak kawal. Okay, terima kasih kepada Sifu Azhan Arif, kan, ada anjurkan seminar sampai bila pada 23 September untuk turun ke ilmu terapi diri. Semoga Malaysia bebas kemurungan. Betul, kita nak melatih rakyat kita. Dan sebelum itu kita juga nak melatih pengamal OSH kita, khususnya pengamal OSH wanita ni. Saya akui, saya juga cepat, orang kata apa, kadang cepat tinggi suara, kan. Tapi perlu kawal lah, kan. Cepat, orang kata apa, teruja apabila berhadapan dengan suatu perkara. Tapi kita perlu kawal emosi tu, kan. Ada certain masa, yes, kan, kita perlu bertindak dengan kadar yang segera. Ada certain masa kita boleh cool, ada certain masa kita boleh orang kata apa, okey, boleh tenang. Tapi ada ketikanya juga tidak tenang 100%. Ada ketikanya kita perlu menjadi seorang yang proaktif, agresif. Okey, ada apa-apa soalan yang ingin ditanya oleh pengamal OSH yang berada di luar sana? Saya 2-3 hari ni suara kurang dia orang kata kan, kurang bagus lah. Sebab apa? Batuk dan sebagainya. Tapi nak terus menyumbang, kan, nak terus berkongsi dan sebagainya. Ada apa-apa soalan? Jika ada apa-apa persoalan boleh bertanya. Ada juga sebelum ni WhatsApp yang bertanya pada saya, Puan, bagaimana nak kekal positif? Bagaimana nak kekal positif? Begini dah, apabila kita diuji, bagi saya macam ni lah. Saya selalu ambil pandangan begini. Apabila kita diuji, jadikan ujian itu sebagai satu motivasi. Ada kata kita rasa down sangat, kan, kita rasa tidak bermaya sangat, kan, kita rasa give up lah. Jadikan ujian itu sebagai, bagi saya, Tuhan nak bagi pahala kepada kita. Tuhan nak bagi kita lebih pahala ni. Nak sabar ke ataupun nak give up? Nak sabar ke ataupun nak give up? Tuhan menawarkan satu ruang medan pahala kepada kita. Kita nak sabar ke ataupun kita nak give up? Saya suka berfikir begitu. Bila diuji dengan perkara-perkara yang negatif, ya, kadang-kadang kita meluahkan. Namun sedaya upaya cuba cari, orang kata, ruang masa untuk, orang kata, cool dan renung kembali, kan. Semua yang diberi kepada kita ni, orang kata, ada apa? Ada asbab dan musababnya, kan. Tuhan takkan beri orang kata apa,
begitu saja. Ada sebabnya. Ada rakan wanita